Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni nak pergi buat interview seorang kaunselor untuk memenuhi assignment bimbingan dan kaunseling. Nantikan. Ya. Ada kamera. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menemu ramah seorang kaunselor di SMK Tengku Mahmud, Besut, Terengganu. So, untuk mengetahui apa yang lebih lanjut, nantikan video kami. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Ali bin Wan Muhammad Zahrudin, pelajar tahun 4 kos pendidikan kemahiran hidup. Saya Nuhazira binti Muhammad Asri dari 4 SPTH. Assalamualaikum. Saya Aisyah binti Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menemu ramah seorang kaunselor, iaitu Encik Syahrizan bin Ibrahim, iaitu seorang kaunselor di SMK Tengku Mahmud, Besut, Terengganu. So, untuk permulaan saya akan tanya untuk pengenalan diri lah. Cikgu silakan perkenalkan diri dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aziz dan Hazira. Okay, jadi saya Muhammad Syahrizan bin Ibrahim, kaunselor berdaftar dengan perkama. Jadi untuk latar belakang diri. Okay, jadi dilahirkan pada 6/8/1977 di Besut dan dibesarkan seterusnya mendapat pendidikan awal di SK Tengku Mahmud. Seterusnya melanjut ke pelajaran ke sekolah menengah di SMK Tengku Mahmud sehingga tingkatan 6. Okay, selepas tingkatan 6 mengambil jurusan pendidikan dan kaunseling di peringkat ijazah di Universiti Putra Malaysia dalam bidang kaunseling. Jadi setelah itu dipostingkan di SMK Desa Kencana, Kedah Bandar Sahabat, Lahad Datu, Sabah. Di Sabah. Lepas tu setelah berkhidmat lebih kurang 5 tahun di SMK Desa Kencana, bertukar ke SMK Renik di Besut, dan selepas itu sekolah sekarang ini sehingga sekarang daripada tahun 2013 hingga sekarang di SMK Tengku Mahmud Besut. Untuk soalan seterusnya, saya ingin tanyakan, maksudnya sebagai seorang guru kaunselor, apakah kriteria ataupun kelayakan dia untuk terlibat dalam guru kaunselor? Okey. Untuk menjadi seorang kaunselor ni benda yang amat mudah. Yang pertama sekali, kita mesti ada
rasa empati ataupun kita ada rasa nak menolong orang. Saya Itu yang rasa paling itu utama dia. basic Paling utama. untuk kita jadi kaunselor ni, mesti ada kita nak tolong orang. Yang kedua, apabila kita biasa bertanya, kalau kita malu tak boleh. Macam guru juga, kalau kita malu, takut dan sebagainya, tak boleh lah. Jadi itu basic lah, basic yang menolong, dan juga kita ada sikap empati, bertanya, rajin bertanya. Seterusnya kita kena bina repo, perbualan, tidak kira siapa orang depan kita, kita kena terima tanpa syarat. Saya rasa kalau seorang guru mempunyai elemen-elemen dalam kaunseling, pengajaran dan pembelajaran, rasa lebih seronok bagi pelajar. Okey, untuk soalan seterusnya, bagi cikgu lah, kenapa kaunselor ni penting dekat sekolah? Okey, bagi saya lah, kaunselor penting di sekolah. Kita kaunselor ada satu, apabila kita belajar kaunseling selama 3 tahun, kita boleh nilai sebab kita tengok perkembangan manusia daripada dalam alam rahim, remaja sehinggalah dewasa, sehingga tua dan mati. Jadi apabila kita dalam proses tersebut, kita ada pelbagai watak dan sebagainya. Jadi apabila seorang guru mempunyai ilmu dalam kaunseling, dia boleh kenal pasti pelajar dan boleh merancang bagaimana pembelajaran itu mengikut kesesuaian pelajar. Contoh, bagi pelajar elit, cara pengurusan emosi dia lain. Bagi pelajar yang kita berada di pendalaman, kalau kita nak buat seperti sekolah di bandar, kita kena sesuaikan, kena lihat emosi pelajar, dan kita rangkum semua tu supaya pengajaran dan pembelajaran kita lebih menarik, sebab kita faham pelajar ni nak begini. Terutama sekali dalam sistem pendidikan kita sekarang ni yang semakin hari semakin canggih dengan era dan teknologi. Jadi kita harus ada semua elemen tersebut supaya kita dapat tackle pelajar itu dengan senang. Ni kalau pelajar kita tertekan di bandar sehingga dia timbulnya isu pemberontakan dalam diri pelajar, kalau kita lihat kes yang berlaku hari itu, bunuh dan sebagainya, itu kita tidak nak. Jadi apabila kita tahu awal, kita kesan awal, seperti bom jangka. Jadi kita pun dapat tackle awal, okey, kita berapa matikan. Ni kalau bom jangka dah meletup, habislah. Okey, untuk soalan yang seterusnya, pengalaman cikgu lah dalam bidang kaunselor ni, maksudnya dari segi berapa tahun sekarang ni perkhidmatan, dan apakah kes yang pernah cikgu dapat selesaikan lah. Okey, dalam bidang kaunseling, dalam perkhidmatan baru je, lebih kurang 19 tahun. Baru. 19 tahun. Sebab apabila saya, walaupun dengar 19 tahun dari segi masa, satu jangka masa macam panjang, tetapi saya masih lagi menuntut ilmu. Setiap hari ada saja ilmu-ilmu baru, terutama yang berkaitan dengan bagaimana kita nak menyampaikan dengan era teknologi. Kalau dahulunya kita base pada ceramah dan sebagainya, sekarang ni kita kena buat bahan yang betul, yang disukai, mengikut, kalau Saidina Ali kata, kita kena buat mengikut peredaran zaman dan masa yang sesuai dengan keadaan pelajar tersebut. Jadi kita kena guna, nak tak nak cikgu kena guna benda tu. Bagaimana kita nak tackle emosi pelajar. Kalau di bandar, okey, kita beres ledakan teknologi. Kalau di kampung, bagaimana kita nak sampaikan kepada pelajar. Program motivasi, pelajar tak nak dengar dah. Program cik-cek, pelajar nak dengar. Benda yang sama. Betul. Jadi walaupun saya dah 19 tahun, tapi saya masih lagi menuntut ilmu dalam bidang teknologi, supaya penyampaian kita dapat buat aktiviti dengan pelajar, terutamanya musim-musim COVID-19 ni. Jadi benda tu amat membantu kita. Jadi kita kena gabung jalin. Setiap kalau dalam bidang kaunseling ni, tidak ada istilah kita dah ada ijazah
kita dah berhenti menuntut ilmu. Jadi bagi saya rasa semua cikgu lah boleh kita berkongsi bagaimana kita sentiasa memberi nilai tambah pada ilmu yang kita ada. Sharing, kongsi dan sebagainya supaya kita dapat bagi pelajar tu 100%. Supaya dapat emosi dapat dijaga, dia tak tertekan, happy. Supaya dalam negara kita insya-Allah, sebab itu adalah aset negara. Kita kena faham pelajar ni adalah aset negara. Jadi kalau silap lah. Dan silap acuan, silap lah maksudnya. Itu dia. Kalau kuih itu kan, barat. Kalau acuan salah, akhirnya kuih akan jadi salah. Gitu lah, barat. Okey, untuk yang seterusnya, saya nak tanya cikgu lah, program apakah yang cikgu rancang ataupun yang telah cikgu lakukan sepanjang tempoh pandemik COVID-19? Okey, program-program yang dilakukan semasa pandemik COVID-19 ni adalah banyaknya menggunakan platform Google Meet lah. Okey, mana Google Meet tu saya kebanyakannya 90% program yang saya buat adalah malam. Kerana pada waktu pagi pelajar ni terlibat dengan PDP seperti online belajar biasa. Jadi apabila waktu malam saya tetapkan biasanya jam 9 hingga jam 11 kita akan buat bersama dalam bidang untuk Google Meet, yang mana setakat ni contohlah pelajar lebih kurang 80 penyertaan hingga 100 lah. Dia mengikut saya tengok kenapa berlaku begitu, dia mengikut pada masa hari hujan mungkin capaian internet tu rendah. Jadi pelajar tadi tak dapat capaian internet yang penuh lah. Jadi setakat ni penyertaan pelajar untuk program kaunseling kita ada buat seperti 3/5 kita fokus emosi dengan pengurusan kerjaya. Okey, emosi dan pengurusan kerjaya kerana kita bimbang pelajar ni leka dengan keadaan mereka ni untuk hadapi SPM. Bagi tingkatan 1 hingga 4 kita lebih kepada pengurusan mereka untuk mereka meneruskan kesinambungan waktu cuti. Kita bimbang pelajar ni selesa, duduk relax di rumah, tidak pegang buku dan sebagainya. Kita bimbang kesinambungan pembelajaran dari tingkatan 1 naik tingkatan 2 itu tidak berlaku. Jadi kita semak dan kita ada buat aktiviti-aktiviti, modul-modul yang kita gunakan supaya pembangunan dan perkembangan sasiah diri pelajar ini dapat berkembang mengikut yang sepatutnya. Jadi kebanyakan yang saya buat adalah waktu malam lah, 9 hingga 11 malam, selepas isyak sehingga 11 malam. Dan selepas pada pukul 11 tu kita ada panggil sembang chit-chat, yang mana pelajar akan menggunakan soalan dan sebagainya untuk kita bersama lah. Okey. Itulah program yang cikgu lakukan lah. Untuk perancangan yang akan datang, okey, perancangan akan datang kita apabila persekolahan dibuka seperti biasa, apa yang kita telah buat dan kita rangkum tu kita akan buat ujian. Ujian simple. Nama bukan ujian, kita panggil senarai semak. Supaya kita nak lihat betul tak pelajar ni menghayati ataupun melihat apa yang kita ajar tadi berkesan. Kita nak tengok bagaimana keadaan emosi, bagaimana keadaan akademik pelajar ni stabil, supaya apabila dia buka, dia tidak seperti pelajar yang tidak tahu apa satu. Jadi kita nak berlaku kesinambungan pelajar dalam belajar tu jadilah. Okey, untuk pengetahuan juga, kita ada kawan untuk online. So kita ada Aisyah dia berada di Perak. Dia sedang buat online bersama untuk interview. So kita buka soalan untuk dia, Aisyah. Boleh kita tahu tak cikgu cikgu ada jadi kaunselor dekat sekolah lain mungkin kan sebelum sampai kat sekolah ni. Ada perbezaan tak sekolah lama dengan sekolah yang sekarang? Okey.
Tiga sekolah yang saya ada. Pertama, sekolah menengah kebahasaan Desa Kencana, Lahad Datu Sabah. Lepas tu sekolah menengah NET. Lepas tu sekolah menengah Tuan Mahmud. Ketiga-tiga ni berbeza. Pada masa kami, kumpulan batch kami dipostingkan ke SMK Desa Kencana tu seramai 16 orang. Okey, 16 orang, ramai. Kerana pada masa itu sekolah ni kekurangan guru. Okey, jadi apabila kebetulan di kalangan kami itu 5 orang adalah daripada kos kaunseling, universiti yang berbeza daripada kos kaunseling. Jadi apabila sampai pengetua kata, awak kena buat sesuatu di sekolah ni. Kerana pelajar di sekolah ni memang tak cukup berminat untuk datang ke sekolah. Dan sekolah berada di ranking yang ke bawah. Okey. Apabila kita berada di sana, yang pertama sekali, saya kalau kita lihat peranan rotan. Peranan rotan. Sebab dalam kaunseling tak boleh merotan sebagainya. Jadi kita tengok kenapa rotan tu. Kita ambil iktibar daripada kita sebut, yang mana kita kena membina dalam apa-apa kejaya sekalipun, kita kena bina disiplin pelajar. Jadi kami menggunakan pendekatan kaunseling. Kita tidak terus marah, tidak terus hantar pada guru disiplin, yang mana kita mengambil pendekatan disiplin menggunakan pendekatan kaunseling supaya pelajar ni kita tanya dulu. Okay, contoh, kenapa kamu ponteng? Okey, ada yang menjawab, saya kena kerja. Dia terpaksa balik pukul 11. Bukan dia balik tu saja-saja, tetapi dari segi mata kasar kita lihat pelajar tersebut balik ponteng. Okey, dia sedangkan dia kena kerja. Kenapa dia perlu kerja? Dia nak menyara keluarga, bantu mak dia sebab ayah dia dah meninggal. Jadi pendekatan di kaunseling yang kita buat telah menyebabkan lonjakan, orang kata, sekolah tersebut selepas 3 tahun kita berada di sana, sekolah tu boleh mencapai taraf baik. Seterusnya selepas kita guru-guru yang datang selepas tu pun meneruskan agenda kita tadi, sehinggalah sekolah tu boleh menjadi sekolah kluster. Dan daripada pelajar yang tidak ada A, timbul A, dan ada yang straight A, dan makin baiklah. Jadi semasa saya tinggalkan selepas 5 tahun tu, maksudnya kalau dahulunya pelajar sekolah tu terkena dengan keganasan, pelajar nakal dan sebagainya, tetapi selepas kita buat sampai hampir 5 tahun, pelajar tu semua dikenali. Johan sukan, Johan akademik, Johan itu, Johan, maksudnya berpunca di disiplin yang baik menggunakan pendekatan kaunseling. Bukan ambil rotan terus, tidak. Maksudnya kita soal selidik, kita mendekati pelajar. Dalam kaunseling ni dia ada pertama sekali membina repo ataupun membina hubungan. Senang cerita, kalau tak kenal maka tidak cinta. Jangan salah faham. Maksudnya kita kena mengenali pelajar kita, kita kena bersama dengan mereka, kita layan dia tu sebagaimana umur dia. Sepatutnya kita layan dia sebagaimana umur dia, kita berkawan dengan dia. Sampai hari ini, pelajar yang saya bersama dengan di Sabah tu, kami masih ada grup WhatsApp sampai hari ini. Sebab kita bersama mereka. Sekarang ni pun dia kalau ada masalah family dan sebagainya, dia telefon saja. Dari Sabah telefon. Cikgu, saya masalah dengan suami, masalah dengan anak-anak, bagaimana nak buat? Saya dah diberhentikan kerja. Sebab itulah kita kena ada, bukan nak kata wajib, tapi sebaik-baiknya seorang guru ni mesti ada kaunseling tadi. Berbeza dengan sekolah menengah Tuan Mahmud. Sekolah ni pelajarnya boleh dikatakan elit dari segi akademik. Tapi bagaimana kita nak membina mereka ni supaya mereka ni hormat pada guru. Bahawasanya mereka berjaya pandai itu berpunca daripada pertolongan cikgu tadi, mengajar dia apa semua, supaya dia
hargai dan kita konsep berkat belajar tadi. Kita nak macam tu supaya apa pelajar tadi menjadi seorang, kalau jadi usahawan yang boleh menyumbang seperti Ustaz Aibik. Kalau jadi seorang doktor yang boleh menyumbang daripada masyarakat, bukan hanya kerja untuk dapatkan gaji dan sebagainya. Jadi kita kena membina tu dalam diri dia. Beza banyak tempat di sana lagi Sabah lagi lah, perbezaan budaya, perbezaan bahasa, itu kita kena pandai. Sebab perkataan-perkataan di sini maksud lain, di Sabah maksud lain. Itulah antara itulah perbezaan, dan dari segi kes-kes di macam-macam lah. Perbezaan tu menyebabkan kita mencari satu alternatif untuk menjadikan kita, konsep kita senang, menjadikan pelajar itu lebih baik. Itu saja. Untuk soalan yang terakhir sekali, cikgu boleh kongsikan tak apa kes, maksudnya dari segi kaunseling yang cikgu telah buat pada pelajar ataupun kepada ibu bapa ataupun dan sebagainya. Maksudnya daripada kemerosotan pelajar, daripada untuk belajar, dan maksudnya cikgu telah berjaya kaunseling kan dia. Contoh-contoh kes lah. Contoh-contoh kes lah. Okey, masa di Sabah dulu, seorang pelajar yang mengalami kemurungan telah mengambil dadah, tapi dadah yang diambil itu adalah syabu. Sebab di sekolah tu dia merupakan, kawasan sekitar tu merupakan port tempat pengedaran syabu. Jadi pelajar ni telah mengambil, dia pelajar cerdik, dia ada duit yang banyak, mak ayah dia kerja sedap. Jadi dia ambil syabu, nak release tension dan sebagainya. Dia telah menaik dalam tingkat 3 bangunan sekolah, duduk dalam shilling, dan apabila pelajar memberitahu bahawasanya ada pelajar duduk dalam shilling, kita pergi, saya sendiri naik dalam shilling tersebut, dan pelajar tu dia nekat. Dia mengambil syabu tu sebenarnya adalah satu cara untuk melepaskan tension. Dia pelajar baru, pindah daripada Kuala Lumpur mengikut family lah, kerja, ayah dia kerja sana. Jadi dia duit banyak, dapat beli dan sebagainya syabu. Terusnya dia ambil syabu tu nak release tension dia, seterusnya dia ambil tindakan nak bunuh diri lah. Jadi pendekatan yang telah kita buat, boleh dikatakan sesi kaunseling saya berjalan dalam bumbung shilling itulah. Awak bayangkan basah. Sebab kita nak memujuk pelajar, kita terpaksa naik. Okey, kita masuk dalam shilling tu, dia pelajar baru, dia tidak mempercayai siapa-siapa, memang kita cikgu dan sekalipun. Jadi pendekatan kaunseling tadi, walaupun saya masa tu lebih kurang 3 tahun baru berada dalam bidang kaunseling, pendekatan kaunseling yang telah kita gunakan telah berjaya menarik dia tu daripada zon bahaya yang tempat dia duduk tu, sehinggalah dia mari kat saya, kita peluk dia, kita tanya dia sekali lagi, dan kita berjaya bawa turun dia, dan kita panggil terus mak ayah dia datang. Saya rasa sampai di sini sajalah untuk soalan pada cikgu. So saya dan kami telah mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu telah mengambil masa cikgu lebih kurang 1 jam untuk temu ramah ini. So saya harap sampai situ sajalah di interview kita. Okay, kita akan jumpa lagi insya-Allah. Saya akan datang lagi sekolah minggu untuk mari bantu adik-adik. bantu cikgu, untuk bantu sekolah dan sebagainya. Sekian, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Haji. Okey, untuk refleksi tentang temu ramah tadi, saya berpendapat bahawa kaunselor ini bukannya mudah. Kerjanya bukannya mudah kerana dia perlu membimbing seorang pelajar yang daripada bermasalah kepada yang lebih baik. Maksudnya ini, kalau seorang kaunselor tidak memainkan peranan yang betul, maka pelajar tersebut kemungkinan akan, orang cakap apa, akan terus di jalan yang tidak betul. Itu sajalah daripada saya. So 30 saat itu lama.
Okey, untuk video refleksi tentang penguramah bersama kaunselor tadi, saya berpendapat bahawa seorang kaunselor bukan mudah untuk membimbing seorang pelajar, iaitu pelajar yang mereka bimbing itu daripada bermasalah kepada yang lebih baik. Maksudnya di sini peranan mereka cukup besar. Bahawa kalau mereka tidak memainkan peranan yang betul, pelajar tersebut mungkin akan terus berada di jalan yang tidak betul. Itulah sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, untuk refleksi temu bual pada hari ini, apa yang saya dapat ialah sebagai kaunselor kita kena selami, kena tak cari dulu punca kenapa student ni bermasalah. Baru kita boleh pilih solusi yang terbaik dengan cara yang terbaik untuk selesaikan masalah tersebut. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selepas menemu bual kaunselor sekolah, saya dapati unit bimbingan dan kaunseling memainkan peranan penting kepada pelajar-pelajar. Terutama kepada pelajar yang keliru, pelajar yang bermasalah dan pelajar yang memerlukan khidmat nasihat. Di sini pelajar dapat meluahkan segala kekeliruan dan masalah yang mereka hadapi. Unit bimbingan dan kaunseling lah yang akan dapat menentukan hala tuju pelajar tersebut. Tambahan pada masa kini dengan keadaan COVID-19 dan pembelajaran di rumah, kaunselor memainkan peranan penting bagi memastikan pelajar tenang dan dapat menjalankan pembelajaran di rumah dengan lancar. Itu saja daripada saya. Terima kasih.